Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung perbincangan kita di bawah tajuk Ulumul Hadis, iaitu berkenaan dengan hadis kudusi. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan hadis kudusi? Kudusi itu pada sudut bahasanya diambil daripada perkataan kudus yang bermaksud suci. Jadi hadis kudusi ini dinisbahkan kepada zat Allah yang maha suci. Dari sudut istilahnya pula, berkata para ulama, hadis kudusi ini adalah hadis yang maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala lafaznya pula datang daripada Nabi SAW sendiri. Iaitu hadis kudusi itu adalah perkhabaran ataupun berita yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi ataupun melalui ilham kepada Nabi SAW, dan Nabi menyampaikannya dengan menggunakan perkataan beliau sendiri. Baiklah, seterusnya kita terus kepada perbezaan hadis dengan Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, Quran juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, yang pertamanya, Al-Quran itu lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala hadis kudusi itu maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala lafaznya datang daripada Nabi SAW itu sendiri. Baiklah, yang seterusnya, Al-Quran itu membacanya menjadi ibadah. Sebagaimana kita tahu, membaca Al-Quran itu akan memberikan kita pahala. Tetapi tidak pula hadis kudusi, kerana hadis kudusi itu tidak menjadi ibadah apabila membacanya, bahkan menjadi ibadah apabila kita niatkan untuk mempelajari hadis kudusi. Yang terakhir, Al-Quran itu dipastikan kesahihannya ataupun dipastikan kebenarannya kerana Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Sebagaimana yang kita faham, bagaimana Nabi membacakan Al-Quran, para sahabat menghafaznya, dan sedikit sebanyak mula menulis menjadi satu kitab. Tapi tidak pula hadis kudusi, kerana hadis kudusi itu tidak ada jaminan tentang kesahihannya. Iaitu terdapat hadis kudusi yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Baiklah, berkenaan hadis kudusi ini, ulama mengatakan bahawa terdapat lebih daripada 100. Bilangan yang tepatnya tidak diketahui, tetapi ulama mengatakan bahawa hadis kudusi ini lebih daripada 100. Di sini saya bawakan satu contoh hadis kudusi, iaitu an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Yang bermaksud, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman antara kamu, maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Ini diambil daripada Sahih Muslim, hadis yang bernombor 2577. Baiklah, kat sini kita dapat lihat perkataan fima rawa anillah. Di situ salah satu bentuk untuk kita mengetahui hadis tersebut adalah hadis kudusi yang maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya kita terus kepada imam yang masyhur dalam mengumpulkan hadis kudusi ini. Setelah kalau dikaji, kita dapat tahu bahawa Imam Abdul Rauf Al-Munawi, Imam Abdul Rauf Al-Munawi ini dapat mengumpul sebanyak 272 buah hadis kudusi. Seterusnya, hadis kudusi ini terdapat juga nama lain bagi hadis kudusi ini, seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebut hadis kudusi ini sebagai hadis ilahi, al-ahadits al-ilahiyah. Dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menyebut hadis kudusi ini sebagai hadis Rabbani.
Baiklah, itu sedikit sebanyak berkenaan hadis kursi yang dapat kita tahu. Mudah-mudahan anda semua mendapat beberapa ilmu baharu pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.